Selamat sore, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita sore ini masih boleh beribadah kepada Tuhan. Dan secara khusus di momen yang berbahagia, di hari tahun baru Imlek, kita boleh bersama-sama merayakan ibadah Imlek di Komisi Kaleb. Saya mengucapkan kongsi-kongsi, Xinian Mong En, Sang Ti Chu Fu, Jia Tuan Qi de Di Xiong Jie Men. Dan juga teristimewa hari ini juga kita merayakan, memperingati Hari Valentin, Hari Kasih Sayang. Saya juga mengucapkan selamat Hari Valentin. Mari Bapak Ibu kita akan memulai akan ibadah kita mempersiapkan hati, kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh memasuki tahun yang baru. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami di tahun yang lalu. Sekalipun tahun yang sudah berlalu, ada banyak sekali tantangan, masalah, ada banyak hal yang terjadi, tetapi kami tetap bersyukur. Karena kami boleh melihat Tuhan tetap memimpin kami, menyertai kami, hingga kami boleh memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau sudah menyertai dan memberkati kami. Kami juga mohon agar Tuhan menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan tahun yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Ada banyak harapan, doa yang kami naikkan. Tuhan tahu semua pergumulan kami. Tuhan mengerti. Berkatilah setiap kami secara khusus anggota Komisi Kaleb. Biarlah hari-hari yang kami lalui selalu kami bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang mengambil bagian, Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucapkan rasa syukur kita melalui pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita nyanyikan dua kali, yang pertama dalam bahasa Indonesia, yang kedua dalam bahasa Mandarin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Dalam bahasa Mandarin. 一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声呼喊，高举耶稣的名。哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美。
美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Ya, terpujilah nama Tuhan. Segala puji dan syukur kita hanya bagi Tuhan saja. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Luther Tan. Sebelumnya kita mari siapkan hati, kita sambut akan firman Tuhan dengan sebuah lagu Imlek. Kongsi nih.每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。有一和平的君王，他是全能的上帝，厚高的必得平安，必得新生新盼望。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。愿主耶稣的恩惠，愿主耶稣的恩惠，愿父上帝的慈爱，愿神灵的感动，常与你们同在。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜恭喜你。Kepada hambanya kami persilakan. 亲爱的弟兄姐妹，大家好。Saudara-saudara yang kekasih, Shalom。今天我们一起积极，在这个春节之后，在春节期间，我们要思念主的恩惠与慈爱。Saat ini kita berhimpun bersama-sama sebagai kaum lansia. Kita sama-sama merenungkan kasih setia dan kebenaran Tuhan selama tahun baru Imlek. 恭祝各位春节蒙恩。Selamat tahun baru Imlek kepada setiap diri kita. 我们接下去要祷告。Selanjutnya kita mau berdoa bersama-sama. 亲爱的天父，求你这个时候对我们说话，安慰我们，启示我们，带领我们。Allah Bapa, biarlah saat ini Tuhan berbicara kepada kami, menghibur kami, menguatkan kami, mewahyukan kami. 我们将这段时间求主自己带领赐福。Kami serahkan waktu ini biar Tuhan sendiri nyatakan berkat-Mu. 奉主耶稣圣名，阿们。Dalam nama Tuhan Yesus Kristus，阿们。亲爱的弟兄姐妹，我们今天读的经文是在诗篇128篇第1节。Saat ini kita akan membaca Alkitab. Mazmur 128 ayat 1。诗篇128篇第1节，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福。Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. 在这个春节期间，我们知道，因为疫情的关系，
我们不能够聚集在一起。Saat ini sekalipun di dalam suasana tahun baru Imlek, oleh karena COVID-19, sehingga kita tidak bisa berkumpul untuk merayakannya. 亲爱的弟兄姐妹，我们华人最眷重的日子，最认为是第一个大节日的日子就是春节。Orang Tionghoa menganggap Tahun Baru Imlek adalah hari raya yang terbesar, yang termegah, yang paling kita ingin merayakan. Tetapi saat ini kita tidak bisa. 可是在这个时候，我们不能够聚集在一起来庆祝。在中国的历史上， di dalam sejarahnya orang Tionghoa, 可以说有好几次，有2次，也禁止人家庆祝春节。Boleh dikatakan pernah 2 kali dilarang merayakan Tahun Baru Imlek. 第一次是在1928年5月7号， yang pertama kali terjadinya tahun 1928, bulan Mei tanggal 7. 那个时候是废除了旧历， pada waktu itu ditiadakan tanggalan yang lama, nah 就是农历， yaitu sekarang kita sebut Imlek. 因此在1929年不可以有庆祝春节， sehingga pada tahun 1929 tidak boleh rayakan Tahun Baru Imlek. 中国的新年应该是在正月1号， karena dianggap Tahun Baru Imlek adalah tanggal 1 Januari. 中国人的日子，中国人的月历已经称为是旧的月历了。 Tanggalan orang Tionghoa dianggap sudah merupakan tanggalan yang tertinggal zaman. 因此，我们中国人应该有更新， maka orang Tionghoa harus diperbarui. 我们中国人不再用旧的月历， orang Tionghoa tidak lagi memakai tanggalan Imlek. 我们中国人也用那个西方人的日子， 就表明我们中国人已经进步了。 Orang Tionghoa harus memakai tanggalan yang baru, tanggalan Masehi. Berarti orang Tionghoa ini sudah ada kemajuan. Memang kemudian hari, orang Tionghoa sendiri terus-menerus tetap merayakan Tahun Baru Imlek. 我们中国人还是不断地在私底下 一直来庆祝这个春节或者是农历的新年。在1967年 pada tahun 1967， 在共产党的国家里面， 在中国共产党之下， 也再次强烈的禁止春节的庆祝。 Pada waktu itu komunis sudah menguasai pemerintah Tiongkok, sehingga diberikan perintah tidak boleh rayakan Tahun Baru Imlek. Pada waktu itu tidak boleh ada perayaan karena tidak ada hari raya, tidak ada menjadi hari raya. 那个时候不再有春节，因为不允许有放假。 10年以后开始开放了。 Setelah tahun 1977, setelah 10 tahun mulai ada keterbukaan dan reformasi. 中国人开始把农历的新年当作是最重要的中国人的日子， sehingga orang Tionghoa sendiri menganggap Tahun Baru Imlek merupakan satu hari raya yang paling utama oleh orang Tionghoa. 在印尼苏哈多时代， 曾经禁止我们庆祝中国人的春节，
pada zamannya Soeharto pernah melarang orang Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek. 现在我们可以开放了。Saat ini kita sudah bebas. 但是这个时候因着疫情的关系， tetapi saat ini oleh karena satu pandemi COVID-19， 这个新冠的疫情让我们不能够来庆祝这个春节。 COVID-19 ini seolah-olah melarang kita untuk merayakan Tahun Baru Imlek. 但是亲爱的弟兄姐妹， tetapi saudara-saudara kekasih， 我们今天可不可以再一次大家来彼此恭贺新年蒙恩？ Apakah kita saat ini bolehkah kita sama-sama saling memberikan dengan telepon untuk menyatakan selamat Tahun Baru Imlek? 当然可以的， tentunya boleh saja。 虽然我们不能够会面， 但是我们的心应该彼此来关怀。 Sekalipun kita jauh di mata, tetapi kita harus dekat di dalam hati kita. 亲爱的弟兄姐妹， saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita harus sungguh-sungguh mengingat firman Tuhan. 我们这个时候，我们要好好的来思想主的话。刚才我们所读的经文， firman Tuhan yang tadi kita baca， 提醒我们怎么样的人才是一个有福的人， mengingatkan kita orang yang sebagaimana adalah orang yang diberkati。 我们中国人最重要的、最重视什么叫做福？ Orang Tionghoa sangat mementingkan apa itu namanya rezeki atau hoki. Saudaraku yang kasih. Hu 这个字 perkataan hoki punya hok di dalam karakter Tionghoa. 周边就是关于祷告，关于上帝。 Sebelah kirinya karakternya adalah tentang doa, adalah tentang Allah. 在右边呢， di sebelah kanannya 记在一棵田， di sana tertulis sebuah sawah。 这里告诉我们， ini memberitahukan kepada kita， 中国人的福分有看见两方面。 Orang Tionghoa menganggap berkat itu ada dua。 第一方面是从上帝而来， yang pertama adalah datang dari Allah。 Dari Allah memberi berkat saudara-saudaraku yang kasih。 第二方面， 亲爱的弟兄姐妹， 上帝给我们的福分， 要我们好好的来耕种， 好好在劳力。 Di sini beritahukan kepada kita， kita harus berusaha sehingga bisa ada berkat Tuhan。 saudaraku yang kasih， 亲爱的弟兄姐妹， 如果我们看见现在上帝给我们的福分， 都是从上帝而来， kita harus yakin segala berkat Tuhan adalah datangnya dari Tuhan。 在这两方面， 从上帝的方面， 从人的方面， ada dua aspek， satu dari Allah dan satu dari manusia。 persennya ada berapa？ 它的百分比是多少呢？ 头一方面， 有人说是一半一半， ada orang bilang 50-50， 50% dari Allah， 50% kita harus berusaha。 一半是上帝的赐福， 一半是我们人的劳力。 Saudaraku yang kasih， 亲爱的弟兄姐妹， 有人说不是这样， ada orang bilang tidak， 人的劳力应该是 99%， dan usaha manusia harus 99%. Berkat Tuhan itu hanya 1%. 上帝的赐福就1%。 亲爱的弟兄姐妹， 讲出这个理论的人是谁呢？就是爱迪生。Inilah pendapat dari Edison。
usaha manusia 99%人的劳力应该是99%，上帝的赐福100%，berkat Tuhan 1%。但是他再讲一句非常重要的一句话：如果没有1%上帝的赐福，人的劳力都归土壤。Tapi dia mengatakan tanpa 1% dari berkat Tuhan, semua usaha manusia sia-sia belaka。亲爱的弟兄姐妹，如果我们从圣经的真理来看， jikalau kita meninjau dari berkat Tuhan dari pandangan Alkitab， 我们会发现了 kita akan menemukan Allah telah menyerahkan tugas kepada manusia berusaha。上帝赐给人，叫人家劳力，叫人家来劳苦。上帝叫我们完完全全来用我们的劳力来做。Berkat Tuhan akan supaya kita semua laksanakan dengan baik。中国人讲一句话，orang Tionghoa selalu mengatakan dengan satu kalimat, kita harus rajin dan kita juga harus irit。我们中国人讲到第一要勤劳，第二我们要节俭。勤劳和节俭，勤俭这是非常重要的。Kita harus berjeripayah, tapi kita harus irit。因此，中国人早前的艺术就是这里。Inilah seninya orang Tionghoa untuk mencari uang. Hanya 2 cara saja， 就2样。第一样，很勤劳找钱；第二，很节省。Pertama, rajin untuk cari uang. Kedua, sangat irit。但是弟兄姊妹们， tetapi saudara-saudara yang kekasih, kita harus yakin semua adalah berkat Tuhan dan semua diberikan kepada kita untuk berusaha。我们要知道一切都是上帝的恩典，我们要好好的100%的努力。因此，我们可以说，100%是人的劳力，但是当人的劳力有结果的时候，我们应该承认100%是上帝的赐福。Kita harus meyakini 100% adalah tanggung jawab manusia untuk berusaha. Tapi jangan lupa, bila sudah ada hasilnya, kita harus 100% mengakui semua adalah anugerah Tuhan。这就是圣经给我们的真理。Inilah kebenaran yang diberikan dari Alkitab。亲爱的弟兄姐妹， saudara-saudara yang kekasih， 因此在我们每逢过年的时候， maka setiap kali kita waktu merayakan tahun baru Imlek， orang Tionghoa selalu mengingatkan kita bersyukur。我们华人常常提醒自己要全感恩的心。有3方面非常重要， ada 3 yang sangat penting。第一，我们要知恩；第二，我们要感恩；第三，我们要报恩。Pertama, kita tahu anugerah Tuhan. Kedua, kita rasakan anugerah Tuhan dan bersyukur. Ketiga, kita harus membalas anugerah Tuhan dengan benar dan baik. 要知恩、感恩、报恩。harus tahu anugerah Tuhan, rasakan anugerah Tuhan, dan membalas anugerah Tuhan。因为上帝给我们新的生命，给我们新的感受，也给我们新的行动。Karena Allah memberikan kita hidup baru, perasaan baru, dan juga ada kelakuan yang baru。亲爱的弟兄姐妹，有一次，有一个人说一个比喻。Ada satu kali ada seorang
memberikan satu perumpamaan. 听说，据说有2个人，当要降生在世界上的时候，ada 2 orang ketika dia mau dilahirkan di dunia ini. 这是一个传说，ini hanya suatu cerita. 上帝给他们选择， Allah memberi mereka adakan pilihan. 上帝对他们说，有2样你们可以选择。 Allah mengatakan ada 2 hal boleh kalian memilih. 第一，你活在世界上，很多人给你钱。第二，你活在世界上，你要给很多人钱。Pertama, kamu nanti bila hidup di dunia ini, nasibmu adalah banyak orang memberi kamu uang. Yang kedua, nasibmu adalah selalu memberi orang uang. Silakan memilih, 请你们2个人去选择。第一个人说，我要选择，我活在世界上的时候，很多人给我钱。Orang pertama mengatakan, saya pilih dulu. Saya mau waktu saya hidup di dunia ini banyak orang kasih saya duit. 上帝说好，你已经选择了这个。那其他的，你第2个人你没有别的选择了。Orang kedua, kamu tidak ada pilihan lagi. Karena kamu harus pilih. Nanti di dunia, kamu harus kasih banyak uang. 第2个人你没有别的选择，因为你活在世界上，要给很多人钱。第2个人说好，上帝的旨意要这样，我就成就吧。Orang kedua mengatakan, baik sekali, saya senang kalau itulah yang Tuhan ingin saya lakukan. 2个人活在世界上，2 orang ini sudah hidup di dalam dunia. 后来2个人长大了以后， sesudah dua orang ini mulai dewasa. 2个人的命运不同，2 orang punya nasib berbeda. 第一个人， 他活在世界上的时候，他做乞丐，向人家掏钱，所以万人给他吃，万人给他钱。Orang yang pertama, dia lahir di dunia ini nasibnya menjadi pengemis, hanya minta-minta. Banyak orang kasih dia uang, banyak orang kasih dia makan. 第2个人，他活在世界上的时候， 他成为一个大财主。Orang kedua, lahir ke dunia ini dia menjadi orang kaya raya. 他常常要把钱给他的工人，把钱给别人， sehingga dia harus selalu membagi-bagi, hidup dengan berbagi uang kepada orang. 亲爱的弟兄姐妹，中国人在 农历新年的时候，有一个最重要的风俗。Orang Tionghoa di dalam tahun baru Imlek ada satu kelakuan yang baik sekali. Nah, 就是分发红包， yaitu berbagi angpao. 亲爱的弟兄姐妹，请问我们年长的人， silakan tanya kita yang sudah lanjut usia. 我们是得到红包呢，或者分配红包？ Apakah kita terima angpao atau kita berbagi angpao? Di antara kita pasti 2 macam. 在我们当中一定是2种人。有的人有孩子很多给他红包，他很有福气。 Ada orang karena banyak anak-anaknya kasih dia angpao karena dia sudah tua, dia ada hoki. 但是有的老人家能够分给子孙红包，他更有福气。Tapi ada orang tua, sekalipun sudah lansia, dia bisa berbagi-bagi angpao kepada anak cucu. Dia adalah lebih berbahagia.
我们别忘记主耶稣所讲的一句话，让kita lupa perkataan Tuhan Yesus. 施比受更为有福. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. 亲爱的弟兄姐妹， saudara-saudara kekasih， 我们要从中国人这个思想里面，很基督教的思想里面，看到我们应该怎么样做人。 Marilah kita dari ajaran Alkitab dan dari filsafat orang Tionghoa, kita belajar bagaimana menjadi orang. 我们要做怎么样成为一个有福的人？ Bagaimanakah kita menjadi orang yang diberkati? 刚才我们所读的经文， ayat Alkitab tadi， 凡敬畏耶和华的人， 遵行他道的人， 变为有福。 Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 我们要把上帝居首位， Allah harus dalam hidup kita dinomorsatukan. 我们要一个敬畏上帝的心， 知道上帝是我们一切福分的源头。 Kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan meyakini Allah adalah sumber segala berkat. Yang kedua, 第二样， 我们不但要敬畏上帝， 我们要遵行上帝的道。 Kita bukan hanya mau hormati Tuhan, dan kita harus taati segala perintah Tuhan. 上帝叫我们要有真正的爱。 Allah mengajar kita harus ada cinta kasih. 我们要爱上帝，要爱人如己。 Kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kalau dianggap ada nomor 1, nomor 2, nomor 3， 如果我们认为有第一、第二、第三， 第一就是上帝， nomor 1 harus adalah Allah. 第二是谁呢？ Yang kedua adalah siapa? Ini terjadilah sesuatu perdebatan. 这方面就产生了一种辩论。有人说，应该自己是第二，别人是第三。Ada orang mengatakan yang kedua diriku, yang ketiga baru orang lain. 但是有的人说不，我们要把别人放第二，自己第三。Ada orang mengatakan orang lain harus nomor 2, aku adalah nomor 3。两种争论一直不停，2 macam perdebatan tidak pernah berhenti。有人说我们基督徒不可以自私，所以要先想到别人，才想到自己。Ada orang mengatakan orang Kristen tidak boleh egois, harus memikirkan orang lain dulu daripada diri sendiri. Apa ajaran dari Tuhan Yesus? 主耶稣的教训是什么呢？ Ajaran Alkitab hanya 2 macam, 2 urutan。圣经的教训就2个层次。第一，要爱上帝；第二，我们要爱人，好像自己，自己爱自己，也爱别人，没有第三。Pertama harus mengasihi Allah. Di nomor 1 kan hanya Allah nomor 1. Yang kedua, harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tidak ada nomor 3-nya. 有的时候别人先，我第二，我其次。有的时候要自己先，别人以后。Ada kalanya harus aku dulu baru orang lain. Ada kalanya kita harus memikirkan, mendulukan orang lain, baru pikirkan diri sendiri. 最重要的， yang paling penting saudaraku yang kasih, 上帝必定要居首位， Allah harus dinomor 1-kan。 在我们奉献的事情上， di dalam hal memberi persembahan， 上帝要居首位，
Allah harus dinomor satukan. 上帝就是一切福分的源头。Allah adalah sumber dari segala berkat. 我们要如果我们奉献给上帝, bila kita memberi berkat kepada Tuhan, ada dua macam, 有两方面。第一方面，我说，因为上帝施恩给我们，所以我们也可以奉献给上帝。Pertama karena Allah telah memberi berkat, maka aku memberi kepada Tuhan. 第二方面, yang kedua, aku memberikan apa yang ada padaku kepada Tuhan. Sehingga Tuhan harus memberi berkat kepada aku. 我把我所有的奉献给上帝，因此，上帝啊，你要赐福给我。Nah, yang kentui nah, yang manakah lebih benar dan tepat? Itu yang itu yang pertama. 我能够奉献，因为上帝先赐福给我， aku bisa memberi persembahan karena Allah terlebih dahulu memberi aku berkat. 因为我奉献给上帝。 所以上帝再赐福给我， karena aku memberi persembahan kepada Tuhan, maka Allah memberi lagi berkat kepada aku. 我们的主是福分的源头， 我们的主应该感动我们，让我们奉献的时候不要忘记，我们所奉献的是从主而来。 Marilah kita selalu menyadari, ketika aku bisa memberi persembahan, jangan lupa inilah berkat Tuhan. Sehingga aku memberi persembahan. Dan kita yakin Tuhanlah yang membalas kebaikan kita. 这就是上帝要告诉我们, inilah berkat yang Tuhan ingin supaya kita sadari. Kita hidup di dunia ini harus cinta kasih kepada Allah. Dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. 我们要真正的爱我们的主，我们要爱主超过一切。有的人他爱钱超过爱上帝， cukup banyak orang lebih cinta uang daripada cinta Tuhannya. 虽然我们说 钱不是一切, sekalipun kita mengatakan uang bukan segala-galanya. 有人说很清楚, ada orang bicara dengan sangat jelas, 钱不是万能, uang itu bukan serba bisa. 钱不是万能, uang itu tidak serba bisa. 但是他再加上一句话, tapi dia tambahkan satu kalimat. 虽然钱不是万能, 但是没有钱万万不能. Sekalipun uang bukan serba bisa, tetapi tanpa uang serba tidak bisa. 亲爱的弟兄姐妹, saudaraku yang kasih, 无论如何，我们要看我们的主比钱更加重要。Bagaimanapun saudaraku yang kasih, kita harus anggap Tuhan jauh lebih penting dari segala-galanya. 在中国人过春节的时候, orang Tionghoa merayakan tahun baru Imlek, 最喜欢祝贺什么呢? Yang paling senang mengucapkan itu apa? 恭喜发财, yaitu selamat menjadi kaya. 请问我们基督徒可以不可以彼此祝贺恭喜发财? Orang Kristen bolehkah saling mengucapkan selamat menjadi kaya raya?
可以吗？ Bolehkah? 有2种， ada 2 jawaban. Ada pendeta mengatakan tidak boleh, 有的牧师说不可以。基督徒不可以告诉人家祝福人家恭喜发财，也不可以叫大家恭喜你发财。Ada pendeta mengatakan tidak boleh. Tidak boleh ucapkan kepada orang atau diucapkan selamat menjadi kaya. 但是有的牧师说可以，什么都可以。Tapi ada pendeta mengatakan boleh saja, apapun boleh. 这就是中国人的传统。Inilah sesuatu tradisi orang Tionghoa. 我们可以说恭喜发财, kita boleh katakan saja selamat menjadi kaya. 但是弟兄姐妹们, tapi saudara-saudaraku yang kasih, 如果有人问我陈路的牧师你的意见如何? Ada orang bertanya kepada saya, pendeta Luther Tan, bagaimana pendapatmu? 我有2句话来回答. Saya akan menjawab dengan 2 kalimat. 第一句话, kalimat pertama, 恭喜发财, 发大财, selamat menjadi kaya dan banyak uang. 如果要发财，不要发小财，要发大财。 Kalau mau menjadi kaya, jangan hanya sedikitnya uang, tapi banyak uang. 但是我们不要停在这里, kita jangan berhenti di sini. 还有第2句话, masih ada kalimat kedua. 第一句话恭喜发财发大财. Kalimat pertama selamat menjadi kaya dan banyak uang. 第2句话. Kalimat kedua, 多多奉献分给人, banyak-banyak beri persembahan dan berbagi kepada orang. 好不好? Apakah baik? 亲爱的弟兄姐妹, saudaraku terkasih, Tuhan Yesus sudah ingatkan kita. 主耶稣已经提醒了我们，施比受更为有福 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 因此，在我们今天要过春节的崇拜里面， maka pada saat ini kita sama-sama adakan ibadah Tahun Baru Imlek. 我要祝福大家, saya mau memberikan selamat kepada semua diri kita. 恭喜发财发大财. Selamat menjadi kaya dan banyak uang. 不要忘记还有第2句话. Jangan lupa ada kalimat kedua. 第2句话更重要. Kalimat kedua yang lebih penting. 第2句话告诉我们一切是上帝的恩典. Kalimat kedua mengingatkan kita semua adalah anugerah Tuhan. 多多奉献分给人. Banyak-banyak memberi persembahan, berbagi kepada orang. Amin. 我们来祷告. Mari kita berdoa. 慈爱的天父，求你将你的话全记在我们心中，让我们明白你的真理，让我们好好遵行，让我们成为有福的人。凡敬畏耶和华、遵行主的道的人，便为有福。Allah Bapa, tolonglah setiap diri kami setelah mendengar firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh menjadi orang yang diberkati.
Kami tahu bagaimana merayakan tahun baru Imlek dengan benar dan baik. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Feng Ju Yesus Seming. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan hambanya bersama dengan keluarga. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan. Persembahan dari Bapak Ibu boleh diserahkan ke pembina Kaleb, kepada penginjil Nova atau kepada penginjil Edi. Boleh disampaikan di gereja. Atau juga boleh langsung diserahkan kepada bendahara Komisi Kaleb, yaitu Pak Alex Losari. Mari kita sambut persembahan kita dengan sebuah pujian Hitung Berkat KPPK nomor 50. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan keempat saja. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Untuk doa persembahan dan doa syafaat, kami persilakan penginjil Nova untuk memimpinnya. 各位弟兄姊妹们，午安，恭喜新年蒙恩ya. Ini hari kita merayakan akan perayaan Imlek bersama-sama di Komisi Kaleb, dan kita patut bersyukur karena kita boleh kembali bersama-sama mengingat akan di mana kita boleh memasuki tahun yang baru secara penanggalan Tionghoa. Ya, kita bersyukur kita boleh memiliki tubuh yang sehat dan kita punya pengharapan. Kiranya di dalam memasuki tahun yang baru ini kita tetap memiliki sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan, kesehatan, dan juga berkat-berkat yang melimpah. Ya, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, kami juga sebagai badan pengurus juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Luther Tan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi berkat bagi setiap kita di Komisi Kaleb. Dan ini saya pikir saudara juga tahu bahwa Pendeta Luther Tan adalah anak dari Ibu Om Bigio yang saat ini berdomisili di Jakarta. Nah, saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kami boleh merayakan perayaan Imlek pada hari ini. Kami sangat bersyukur. Meskipun kami sangat terbatas, tetapi kami juga boleh merasakan sukacita berkumpul dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Biarlah melalui perayaan Imlek ini kami boleh memiliki suatu pengharapan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami akan memiliki akan kehidupan yang lebih baik di tahun ini. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan menuntun akan kehidupan setiap anggota Komisi Kaleb,
Engkau menjagai, memberikan kesehatan bagi mereka, melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya. Dan biarlah di masa-masa mereka bisa mengingat akan kasih sayang Tuhan di dalam hidup mereka, itu juga boleh mereka bagikan kepada anak cucu mereka. Tuhan, biarlah kehadiran Komisi Kaleb ini sungguh boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Bagi baik itu usiawan bisa menjadi orang yang menuntun akan anak-anak cucunya untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan juga memelihara dan memberikan hikmat kepada mereka. Dan kami tahu di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini, gerakan kami sangat terbatas. Bahkan pada saat kami merayakan perayaan Imlek ini, kami cuma merayakannya secara sederhana melalui virtual. Tetapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berilah kami kekuatan, penghiburan untuk bisa menjalani tahun ini dengan baik. Dan sungguh kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Kami boleh tetap akan memuji Engkau Tuhan. Dan ada sukacita surgawi di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati Komisi Kaleb untuk terus dapat menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah kota ini. Dan sungguh setiap anggota Komisi Kaleb tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang penuh kasih dan yang mengasihi akan dunia ini akan melimpahkan berkatnya kepada saudara sekalian, dan juga anugerah daripada Yesus Kristus dan juga penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Selamat sore, ibadah perayaan Imlek kita di Komisi Kaleb selesai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.